Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Imam Haji Jalzuki Mahmud, Imam Masjid Al-Falah Jenjarum, yang berusaha pengurusi masjid Tuan Haji Zawawi, pengurusi rela Kampung Jenjarum, Tuan Haji Mahmud Syamuddin Abdul Rashid, Setiausaha Agung Pertubuhan Muafakat Sejahtera Malaysia Pembela yang akan memberi tazkirah sebentar lagi, Ustaz Karunaha, Setiausaha Masjid Al-Falah, Saudara Muhammad Amar bin Masuri, Naib Presiden Pertubuhan Pemuda Gema Malaysia, Saudara Khairul Razi Menon, Wakil MPKK Kampung Jenjarum, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta konvoi Rasuah Busters serta penduduk Jenjarum yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada tengah hari dan petang ini kita sempat wong Jawa ngomong mampirlah ya nang Masjid Al-Falah ni untuk suatu program kita panggil singgah santun sempena konvoi Rasuah Buster. Jadi saya dah banyak kali menerangkan pasal program Rasuah Buster, tapi saya ulang kerana kita ingin menggerakkan supaya seluruh masyarakat Malaysia menjauhi rasuah. Menjauhi maksud dia jangan beri dan jangan terima. Ya, selalu kalau kita dengar ramai yang menerima yang mendapat bala apa bencana dia, tetapi yang menerima ni. Jadi tidak ada pemberi, tidak ada penerima. Itu yang kita harapkan. Kita akan mendengar ucapan daripada wakil daripada sebuah gabungan kita, iaitu Pertubuhan Pemuda Gema Malaysia, dijemput Saudara Muhammad Amar bin Masuri, Naib Presidennya, untuk sepatah dua kata. Silakan. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera pada hadirin hadirat yang berusaha, Tuan Imam Haji Jalzuki Yusof, pegawai tugas-tugas khas Rasuah Busters Tuan Hashim Awang, Tuan Haji Mahmud daripada Pembela, semua hadirin dan hadirat yang bersama-sama kita pada tengah hari ini. Saya diminta untuk memberi sedikit kata-kata dan juga sedikit komen ataupun sedikit ucapan lah untuk tentang rasuah ni, sebab kami mewakili pemuda-pemuda, kami daripada NGO Pemuda. Agak kurang yang dilihat NGO Pemuda tu berada di dalam medan-medan seperti ini. Jadi mungkin inilah peluang yang diberikan kepada saya, walaupun sebenarnya saya rasa tak berapa layak bersama barisan-barisan ini, tapi disebabkan peluang ini saya akan berusaha untuk memberikan sedikitlah apa yang saya rasakan untuk rasuah ni. Jadi rasuah adalah sesuatu perkara yang sangat keji, yang dah lama menusuk ke dalam masyarakat kita dan keluarga kita. Rasuah ni sangat halus, dan kadang-kadang kita tak dapat nak kenal pasti rasuah ni dengan hadiah. Kita tak dapat kenal pasti rasuah ni dengan hutang budi. Dia bukan hanya dalam bentuk wang sahaja, dia macam-macam bentuk rasuah ni yang kita boleh kenal pasti. Contoh, kita menggunakan orang dalam untuk lepaskan pemeriksaan kenderaan seperti di Puspakom ataupun JPJ. Biasa kita dengar. Contoh lain, kita belanja sport rim bagi sport rim baru sebab nak mempercepatkan proses tender dan melanggar giliran. So dilihat seperti perkara ni macam biasa je, sebab macam semua orang melakukan perkara ini yang seperti itu. Semua yang melibatkan isu integriti seperti melanggar amanah dan untuk kepentingan diri adalah, bagi saya, adalah rasuah. Apa lagi situasi yang kita boleh fikirkan? Jadi mari kita sama-sama fikirkan perkara-perkara seperti ini yang boleh dikaitkan dengan rasuah.
Rasuah juga dikaitkan dengan pelbagai perkara seperti musuh nombor 1 Malaysia. Musuh yang nombor 1 yang sudah sekian lama, dah 38 tahun, iaitu dadah. Penyelupan dadah berlaku di pelbagai peringkat. Dan ramai yang kita dengar yang dah tertangkap disebabkan kes-kes rasuah dalam dadah ni. Tapi masih berapa lagi ramai yang masih lagi belum ditangkap dan masih lagi bebas di luar sana dalam kes-kes penyelupan dadah. Apa lagi? Politik. Jangan kita minta ataupun ambil rasuah daripada ahli-ahli politik, apatah lagi memberi rasuah pada ahli politik itu. Kita perlulah nilai seseorang ahli politik itu berdasarkan integritinya, prestasinya secara total, bukan dengan wang atau hadiah yang mereka berikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah, dengan korupsi dan rasuah ini adalah penyebab kepada kos hidup akan bertambah dan menyebabkan kenaikan harga tanpa kawalan. Rasuah ni membunuh kehidupan kita secara halus dan perlahan. Slow-slow, lama-lama dia akan menyebabkan kehidupan kita makin merusut. Jadi mari sama-sama kita menyebarkan kesedaran tentang rasuah ni. Dan antara usaha kami di Pemuda Gema adalah dengan menganjurkan satu virtual run yang bertemakan Malaysia tanpa rasuah. Jadi di belakang sana ada banner di sebelum keluar daripada pintu tu. Adalah antara usaha-usaha kami untuk menyedarkan masyarakat tentang rasuah ini. Dan kita boleh juga sebarkan kesedaran rasuah berdasarkan atas kapasiti kita sendiri. Ada yang saya dengar bergerak secara individu, tak bergerak pun dalam gabungan, tapi secara individu mereka buat video TikTok untuk menyedarkan masyarakat di sekeliling. Paling tidak pun ahli keluarga kita dan juga masyarakat di sekeliling kita. Jadi perjuangan rasuah ni panjang, lama dan penuh dengan cabaran-cabaran. Sebab ramai yang kata rasuah sudahlah, macam-macam kita tengok dalam komen-komen dalam Facebook dan juga social media. Harus kita ingat, bagaimana negara kita nak maju kalau kita masih beri dan terima rasuah? Bila rasuah menang, negara malang, rakyat sengsara. Terima kasih. Terima kasih wakil anak muda kita di atas ucapan dan juga komitmen. Terima kasih saudara Amar. Dan seterusnya kita tak buang masa, kita mempersilakan yang berbahagia Ustaz Mahmud, Setiausaha Agung Muafakat Sejahtera Malaysia ataupun pembela, untuk menyampaikan sedikit tazkirah, sudah tentunya fokus mengenai rasuah. Jadi selepas ini kita akan ke rumah anak yatim As-Solihin dan kita berakhir untuk konvoi untuk Negeri Selangor pada petang ini jam 4 petang di Pantai Morib. Jadi kepada penduduk Kuala Langat, Morib dan juga Lembah Kelang, masih sempat lagi kalau nak bersama kami di Pantai Morib jam 4 petang nanti. Silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Hashim Awang selaku pegawai khas tukar-tukar khas Asal Masters, Tuan Imam selaku tuan rumah kita, Tuan Haji Dazki Yusof sebelah kiri saya, wakil pemuda, naib presiden Pemuda Gema Malaysia, ya, Muhammad Ahmad, dan juga tak ketinggalan Setiausaha Masjid Ustaz Khairul Nahar Yusof, pengerusi rela Jenjarum Haji Zawawi Samni, wakil MPKK Kampung Jejarum Khairul Razi Menon, jawatan kuasa masjid dan jawatan kuasa rela, pegawai Alliance dan rakan-rakan gabungan Sabasters. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala wa rasulillah. Saya pun diminta supaya kita nak kena bagi ucapan yang tinggi sangat. Tuan Haji, saya nak melontarkan beberapa perkara lah. Sebab tak semestinya saya bercakap ni saya lebih baik, lebih pandai, tidak. Yang patut bercakapnya patut yang Tuan Haji dan sebagainya kan. Dan mungkin di kalangan ni betul majlis ni sepatutnya sebaik-baiknya kita buat dekat parlimen. Ya, dekat agensi penguatkuasa yang tu paling baik, tapi ialah macam ni dah pilih kat sini kan. Kan? Baik. Saya nak berkongsi tajuk ringkas iaitu rasuah
kenapa kita mesti ambil peduli? Saya tak nampak lain lah, walaupun mungkin ada banyak perkara yang dikongsi sebelum ni. Saya pegang satu je, iaitu ianya adalah perbuatan yang dilaknat Allah dan Sayyidina Rasulullah. Itu dah cukup besar bagi kita. Baik, ada mungkin orang tak tahulah kan, dia mungkin tak rasa peka. Cuba kita, orang yang tersayang, laknat kita, ibu kita, isteri kita. Cuba kita bayangkan, ini Allah pencipta kita. Pada saya, kalau itu pun dah, kalau tak memberi kesan pada hati kita, kita kena cek balik lah ni Tuan Ji itu pada saya. Kita pegang itu satu untuk kita umat Islam lah itu penting. Saya nak fokus pada umat Islam, kerana kita adalah umat majoriti negara ni, dan kita patut menjadi contoh. Dan juga ia ada kaitan dengan barakah dalam hidup kita. Barakah dalam hidup ni, tuan-tuan perempuan, kalau sikit cukup, banyak dia akan memberi kebaikan pada orang. Tetapi kalau tidak ada barakah, makin banyak makin tak cukup. Sikit lagi lah yang tu, yang dia merompak, menyamun dan sebagainya. Nampak? Jadi itu sebab kita boleh tengok dalam hidup kita, kawan kita ni, Allah Akbar, taklah kata berada sangat, anak 10 orang, tapi Alhamdulillah nampak dia tenang sebagainya. Tapi kawan seorang lagi, kita tengok dengan dengan rumahnya, dengan keretanya, tapi tak tenang tau. Sebab ketenangan itu adalah perkara yang hadiah daripada Allah. Itu yang saya kata yang pentingnya barakah tu. Dan bukankah itu yang kita cari? Kita cari duit ni nak ketah itu ke? Kita cari harta tu nak harta? Tidak. Sebenarnya kita nak mencari kebahagiaan, ketenangan. Tetapi silap bila itu dijadikan matlamat. Saya rasa saya tak nak pemanjangan, semua dah pandai ni, tahu dah. Jadi kita sebagai khairul ummah, umat terbaik ini, yang patut kita lahirkan adalah manusia yang kaya jiwa, bukan semata-mata kaya harta. Itu sebab masyarakat kita tengok balik, apa yang kita canangkan selama ni. Apakah kita kena jadi orang kaya? Betul, saya tak nafi, silakan. Tapi apakah kaya yang sebab kita lupa batas-batas agama kita? Kita lupa orang sekeliling kita? Ini yang harus kita tengok. Kaya jiwa, walaupun dari segi harta miskin, tetapi dia Masya Allah, dia selalu tolong orang. Tetapi kalau miskin jiwa, subhanallah, saya tak perlu cerita panjang-panjang lah ni. Kerana sekadar menjadi Muslim tidak cukup. Kita harus pertingkatkan menjadi mukmin dan mukhlisin. Ini itu. Banyak orang kata, Cik Mahmud, kita Muslim Alhamdulillah ramai. Tapi kita kena ingat bahawa sebagai Muslim kita belum selamat. Allah, wallahu waliyul muttaqin, Allah pembela bagi orang-orang bertakwa. Kita kena ingat itu. Yang selamat nanti adalah orang mukmin. Muslim belum lagi. Sebab apa? Tengok ada yang tak minum maraknya, yang tak semayangnya, yang rasuahnya. Dia kata tapi dia kata saya Muslim, saya orang Islam dah. Nah, ini. Kerana apa? Kerana mukmin adalah orang yang bertuhankan Allah. Muslim belum tentu lagi. Kerana kadang-kadang dia bertuhankan nafsu. Itu yang dia penting dia. Kalau bercakap tu saya dan saya. Tak kira orang lain dah. Ini yang kata apa? Fenomena ananiah. Saya dan saya. Ya. Tuan-tuan dan puan, saya tak perlu pergi jauh tuan-tuan. Kehidupan dunia ni, Allah, saya nak cakap macam mana? Saya pun kadang-kadang macam mana dia orang ni boleh tidur malam sebagainya. Kita sebenarnya sekejap, sebentar aja transit. Saya satu analogi semalam, seorang pendakwah berkongsi menarik. Dia kata
Kita kat dunia ni ibarat orang yang terlibat dalam aksiden. Lepas tu masuk hospital. Lepas tu maklumlah dekat hospital kan kita ada layanan yang baik kan. Kadang dengan doktor datang, nurse layan, Allah. Lepas tu kita pun cakap dengan kawan tu dah sihat kan. Dah baik. Lepas tu kata, jom kita balik rumah. Dia kata tak mau. Dia nak duduk situ. Jadi kita kata mungkin dia tak bersihat lagi. Begitulah. Maknanya kita kat dunia ni, kalau kita tak fikirkan tempat yang kita nak pergi yang kekal tu, akhirat tu, nak duduk sini macam seolah kita tinggalan, macam orang sakit kat hospital tu lah. Dia macam orang sakit kat hospital. Kita kata ni kejap tempat ni sementara aja. Awak dah sihat dah, balik lah. Dia tak mahu, dia kata dia nak duduk situ, dia nak itu analogi yang pada saya agak menarik lah tu. Baik, kita sebagai umat Islam, saya nak berkongsi poin kedua yang saya nak, kalau tuan-tuan boleh bawa. Langkah pertama menuju Allah adalah kejujuran. Ya, integriti, amanah, itulah perkataan-perkataan yang sama. Langkah pertama, makna kalau langkah pertama pun kita tak penuhi jujur ni, kita jangan cakap benda lain. Itu sebab bila orang kata umat Islam, umat yang suka rasuah, saya tak boleh comprehend, saya tak boleh compute. Kerana orang Islam yang betul-betul bertauhidkan Allah, jujur itu yang pertama yang dia akan. Baik dia punya urusan muamalah dengan manusia, kan, tak berbohong, menjaga amanah sebagainya, itu prime. Itu ingat. Solat kita 5 kali itu seharusnya menjadi penghalang pada mungkar. Setiap kali kita solat. Jadi kalau orang solat lepas tu buat rasuah, saya tak tahu macam mana saya nak terangkan, saya tak tahu. Yang mungkin ada something wrong dengan solat itu, yang kata solatnya lalai, apa ni Ustaz, itu yang dimaksudkan. Sebab ada orang cakap, Cik Mahmud, macam mana boleh orang semayang pun apa ayat dia, wailul lil orang yang lalai itu masuk dalam neraka juga. Dia tak faham. Kita inilah sepatutnya solat itu mencegah benda mungkar. Kita mesti bermula daripada diri kita. Tak perlu kita lihat orang lain. Mula daripada diri kita dulu, daripada keluarga kita, dalam usaha nak menangani rasuah. Dia bermula daripada sekecil-sekecil perkara, iaitu apa? Jangan ambil kesempatan. Kalau kita boleh pegang prinsip ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah rasuah tu jauh lah lagi. Mengambil kesempatan pun itu punya halus adab dan akhlak dalam Islam ni. Kalau jenis yang rompak nyamun tu, itu saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Kalau lah kesempatan, itu sebab umat Islam diminta supaya dia jaga daripada awal lagi, supaya tak sampai ke tahap itu. Ya. Dan 2 perkara yang Allah benci. Ini poin ketiga, iaitu zalim dan angkuh. Kita kena ingat, zalim dan angkuh, 2 perkara yang Allah benci. Dan rasuah ni, dia sebenarnya menggalakkan kedua-dua sifat. Maklumlah, kawan tu kalau dah rasuah tu dia berlaku zalim lah. Sebab dia mengambil hak orang. Lepas tu dia rasa dia berkuasa. Kan? Baru-baru ni kita ada satu kes. Dia ada pekerja yang dia boleh soal balik, dia kata Tuhan awak boleh bagi awak makan ke? Dia punya angkuh dia dahsyat. Ni penyakit dia, ya. Dan kita ni juga kena zalim ni juga dia berlawanan dengan adil. Itu sebab kita kata wa adil wa ihsan, sebab kita nak menjadi orang yang bertakwa ni. Sebab adil ni adalah dia mendekati takwa. Bila kita takut, bila kita tengok nak tahu orang tu bertakwa, kita tengok dia punya sikap keadilan ni. Kalau dia tak adil, jangan cakap pasal takwa lah. Mana dia ini cerita kartun lah kita, ya.
Sikit lagi. Menurut laporan SPRM, bahawa semasa pandemik COVID-19 ni, kes rasuah makin bertambah. Inilah satu menjadi kegusaran kita. Sepatutnya masa susah ini, patutnya perkara ni dah patut menjadi satu iktibar bagi kita. COVID-19 ni Allah datangkan kepada kita sebagai peringatan kepada kita. Sepatutnya begitu. Tetapi yang pelik tu, ada orang ambil kesempatan. Allahu Akbar. Yang nampak-nampak dah. Ini yang gerakan rasuah busters ni bergerak ni. Dan kita sebagai masyarakat Islam harus memberi sokongan. Ya. Kerana apabila rasuah berleluasa, negara kita akan bercelaru. Ini yang kata malang, termasuk bercelaru tu lah. Dan rakyat sengsara. Kenapa? Yang jahat akan menjadi semakin kuat dan mereka akan menjadi semakin berani. Wahal kita adalah umat amar ma'ruf nahi munkar. Kita mesti, ini konsep, kita tak boleh biarkan. Tak boleh buat diam, tak boleh. Kita kena mengambil, berbuat sesuatu. Contoh. Kita ada, saya sebenarnya bercakap, saya tak, kalau tak nak masuk campur lah, kata itu antara dia nak menjawab dengan Allah lah. Tapi cuba bayangkan kes baru-baru ni, iaitu daging import kata haram tu. Aduh, saya kata diam je.
Okey, jadi kita banyak kerja sebenarnya, ya. Kita banyak kerja kerana kita adalah umat amar ma'ruf nahi munkar, ya. Jadi kerana ini adalah antara ciri keimanan ini yang dibuat oleh Rasuah Busters lah, gerakan yang apa ni tentang perempuan lihat ni. Jadi kempen ni bertujuan beri kesedaran supaya masyarakat kita tahu bahawa ini perkara ini jangan mudah. Alhamdulillah, saya sekarang ni bila kita dengar khutbah Jumaat pun, masa doa pun alhamdulillah sekarang dah dimasukkan, ya Allah jadikanlah saya orang yang jujur dan amanah dan jauhlah daripada rasuah. Alhamdulillah, perkara ini yang kita kena asapkan, ya. Kerana dan juga dari sisi, jadi tindakan selain kesedaran, tindakan mungkin ada. Dapat maklumat, terus kita salurkan pada pihak yang berkaitan. Jangan diam, ya. Dan kita janganlah juga menambah-nambah dalam dalam social media. Semua kita tu bagi pada pihak yang berkaitan untuk mereka lakukan siasatan. Jangan menambah garam. Ini tak pasal-pasal dapat dosa kering, ya. Jadi inilah usaha kita ni yang kecil ni adalah semata-mata untuk memenuhi tuntutan sebagai umat amar ma'ruf nahi munkar dan juga sebagai nak meraih mardatillah, ya, redha Allah. Fenomena akhir zaman ni, usaha kita ni ibarat burung pipit nak padam api yang nak bakar Nabi Ibrahim. Jadi saksi kita di akhirat nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Mahmud. Selalu jumpa Ustaz ni datang ke Rangkraf, kita pergi masjid, dia dekat Bangsa. Tak tahu rupanya Ustaz ni seorang yang hebat, ya. Panjang lagi. Lain kali kita buat program panggil lagi Ustaz Mahmud. Terima kasih. Seterusnya kita ada sedikit cenderahati, ada oleh-oleh warisan Ummah Ikhlas ingin menyerahkan 2 kotak Quran wakaf kepada Masjid Al-Falah. Jemput wakil saudara Nik lah menyampaikan. Saudara Nik sampaikan Al-Quran kepada dengan ni plakat sekali, plakat apa, silakan Mam. Plakat kita nak plakat apa nama tu, wakaf Quran. Sila jemput Imam. Ini contoh yang kita ada. Dan ada 1 kotak face mask ni. Boleh bagi pada jemaah kita. Dengan itu berakhir kita majlis ini. Kita akan terus solat zuhur berjemaah. Ambil sejadah di kereta masing-masing. Kemudian kita habis saja solat, kita terus bergerak ke rumah anak yatim Al-Sorihin, Tanjung Darat. Sekian bagi pihak Rasuah Busters dan juga secara langsung daripada Facebook Sinar Harian, kita ucapkan terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah yang masih menonton program kita ini di Facebook Live. Pukul 4 petang ini kita berjumpa di Pantai Morib bersama ada artis jemputan Hermantino dan kempen kita pelbagai di sana. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Ya. Okay, untuk daripada pihak masjid juga ada menyediakan cenderati kepada Cik Hashim